Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Terlebih dahulu kita membaca Al-Fatihah. Kita menghadiahkan Al-Fatihah kepada Al-Musannif, kepada Musannif Datuk Ismail Kamus rahimahullah ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ussil wa taqabbal min thawabi ma qara'nahu min Fatihah ila ruhil marhum Ismail Kamus rahimahullah ta'ala. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa naqqihi min khataaya kama yunqqa ath-thawbul abyad min ad-danas. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini dengan limpah rahimkan dan taufik hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, maka kita diberi kekuatan, masya-Allah, tuan-tuan puan dapat hadir untuk datang, untuk hadir sisi pengajian ilmu agama ni satu nikmat yang sangat besar sebenarnya, dan sangat-sangat berhajat kepada taufik daripada Allah. Kerana boleh saja waktu ini kita disibukkan dengan perkara-perkara lain. Mungkin kita malam ni ada movie, ada drama kan dan sebagainya yang boleh melalaikan kita, tetapi Allah Subhanahu wa taala kesian pada kita. Allah Taala beri sedikit kekuatan, dipanggil apa? Taufik. Apa itu taufik? Qudratut ta'ati, khalqu qudrati ta'ati lil 'abdi, iaitu Allah Taala mencipta kekuatan untuk mentaati perintah Allah kepada hamba-hambanya, maka itulah taufik. Sebab kita ni kalau nak buat kebaikan dengan diri kita sendiri, kekuatan kita sendiri, memang kita tak mampu. Kita sendiri memang tak mampu, kerana kita adalah hamba yang lemah. Bahkan kita perlu sentiasa berhajat kepada Allah. Sebab itu kita perlu selalu berdoa kepada Allah dengan apa? Meminta hidayat. Meminta hidayat. Sebab hidayat yang paling mahal atas dunia ni lah hidayat. Takkan mampu untuk digandingkan dengan seluruh harta benda kita. Sebab apa kesan daripada hidayat ni? Bila kita dapat hidayat, kita dapat taufik, maka kita akan seronok untuk buat kebaikan, seronok untuk taat pada perintah Allah. Inilah hidayat. Kita semakin buat kebaikan, semakin kita seronok. Semakin buat kebaikan, semakin banyak sedekah, semakin banyak kita beribadah, baca Quran, zikir, kita akan seronok. Inilah kesan daripada nikmat hidayat. Dan kesan dia bukan setakat itu sahaja di dunia, Allah Ta'ala akan beri barakahnya kepada kita dengan sebab iman dan amal soleh. Dan di akhirat Allah Ta'ala akan ganjari pula setiap amalan-amalan yang kita buat. Satu subhanallah takkan disia-siakan. Allah akan balas di akhirat. Satu subhanallah tumbuh satu pohon di syurga. Kita beristighfar kepada Allah, kita berselawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua itu menjadi saham kita punya pahala kita di hari akhirat. Takkan satu pun Allah akan takkan zalim satu pun. Wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun. Innallaha la yazlimun nasa syai'a.
Allah tak akan menzalimi manusia sedikit pun. Apa maksud tidak menzalimi? Ulama tafsir mengatakan sama ada mengurangkan pahala kita, walau sezarrah pun Allah tak akan kurangkan. Dan Allah tak akan tambah. Kalau kita ada dosa, Allah tak akan tambah lebih daripada itu. Bahkan di hari akhirat ni, orang yang berdosa kepada Allah, boleh saja Allah ampunkan dosa-dosa dia melalui kebaikan yang dia pernah buat. Boleh saja Allah ampunkan dosa-dosa melalui istighfar yang telah lakukan, ibadah-ibadah dia. Sebab itu tuan-tuan perempuan yang Allah Ta'ala muliakan, kita jangan letih, jangan jemu untuk buat kebaikan. Sebab kita tak tahu mana kebaikan yang Allah suka, Allah redha, Allah lihat, Allah rahmat. Maka Allah jadikan kebaikan itu asbab untuk keampunan dosa-dosa kita yang telah lalu. Kita tak tahu. Walaupun kebaikan yang kecil. Nabi kata, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Jangan kamu sekali-kali memandang rendah kepada mana-mana kebaikan. Walaupun dengan apa? Dengan memberi ataupun melemparkan senyuman yang manis kepada saudara kamu. Kamu jumpa saudara kamu dengan senyuman yang manis. Kita niat untuk apa? Gembirakan dia. Niat untuk apa? Tenangkan hati dia. Niat untuk apa? Supaya dia tak sangka buruk dengan kita. Kita senyum dengan dia, Masya Allah. Maka itu juga sedekah. Walau dengan niat nak dapat redha Allah, maka itu pun kadang-kadang menjadi kebaikan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu orang beriman ni tidak ada kebaikan yang kecil di sisi mereka. Kebaikan ni semua besar. Yang kecil pun besar, yang besar pun besar. Bergantung kepada niat kita, keikhlasan kita. Maka sejauh itulah kebaikan itu akan menjadi nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dosa-dosa. Orang beriman, sifat dia tidak akan melihat dosa ni dengan ini dosa kecil tak apa, ini dosa besar jangan kita. Tak ada. Bahkan apa, semua dosa bagi dia sama. Dosa kecil ke dosa besar dia akan tinggalkan. Kadang-kadang kita terbuat tak sengaja, maka kita cepat-cepat istighfar dengan Allah. Itu perkara biasa berlaku. Kadang-kadang kita terbuat, terlajak, terkata, terdengar, terlihat. Maka cepat-cepat si orang beriman ni bila terbuat sesuatu perkara yang dilarang oleh Allah, maka dia cepat-cepat beristighfar. Cepat-cepat kita ucapkan kalimat istighfar, astaghfirullahalazim, daripada lubuk hati kita. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, wa atubu ilaih. Mudah-mudahan dengan apa amalan yang berterusan kita lakukan ini, banyakkan istighfar, banyakkan buat kebajikan, maka insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa merahmati, memudahkan dunia kita, akhirat kita. Yang penting akhir kehidupan kita ni kita tak tahu siapakah di antara kita yang mati dahulu, siapakah antara kita yang mati di paling baik. Kita lihat ramai manusia yang telah pergi, kita lihat macam-macam keadaan manusia orang telah pergi, keadaan kehidupan mereka, keadaan yang mati, yang keadaan senyum pun ada, mati yang keadaan buat kebaikan pun ada, Masya Allah, mati yang keadaan sujud pun ada. Tapi kita lihat orang, kita cemburu, kita tak tahu bagaimana saat kita akhir kematian nanti. Adakah dalam keadaan kematian yang mana diridhai oleh Allah. Mudah-mudahan kita berdoa. Okey, suara jelas Boleh dengar tak yang lain-lain? Ke seorang je tak dengar? Yang kurang jelas. Boleh bagi respon. Jelas tak jelas? Jelas Okey. Itu sedikit mukadimah yang kita mulakan pada malam ini. Maka untuk kita tambahkan nikmat yang Allah beri, dia punya cara dia bersyukur kepada Allah. Syukur ni sudah banyak kali kita terangkan. Apa ulama kata syukur? Bukan sekadar kita melafazkan Alhamdulillah atas lidah, tetapi kita menggunakan seluruh nikmat kita yang Allah beri, kesihatan, harta, diri, anak, keluarga, kita gunakan untuk agama Allah. Apa sahaja yang boleh membantu agama Allah, maka kita gunakan nikmat-nikmat ini. Itulah sebagai alamat tanda kita bersyukur kepada Allah. Mata, nikmat itu nikmat yang umum tadilah. Kemudian nikmat mata, nikmat yang khusus yang Allah beri kepada kita daripada anggota badan. Apatah lagi nikmat iman, nikmat beribadah. Dalam suasana sekarang ini, walaupun kita diuji dengan PKP tak habis lagi, tapi tak apalah kan. Kita janganlah saat-saat sekarang ni, tak perlulah kita nak menyalahkan orang, nak melihat keaiban orang. Saya cukup pelik kan bila kita dalam keadaan sama sekarang ni Allah uji kita. Sebenarnya ujian untuk kita semua, tapi dalam keadaan ujian ni masih lagi kita ni seolah-olah tak sedar kita ni sedang diuji oleh Allah. Ramai antara kita yang mana menceritakan keaiban orang lain, masih lagi melihat keaiban, masih lagi dalam keadaan
tak sedar bahawa kita ni sedang diuji dengan ujian yang sangat besar. Sempat lagi kita nak tengok keaiban orang, sempat lagi kita nak tengok keburukan orang, sempat lagi kita nak mencela orang lain, sempat lagi kita nak bergaduh dengan orang lain dalam media dan sebagainya. Ini satu perkara yang sangat-sangat menyedihkan. Bayangkan kalau Nabi SAW ada pada ketika ini, adakah Nabi akan gembira dengan keadaan kita? Adakah Nabi akan suka dengan keadaan kita? Maka kita sudah pasti Nabi SAW akan bersedih. Nabi akan bersedih. Bila kita ni orang ajak bergaduh, kita tak perlu balas, kan? Tak perlu balas. Nabi dah ajarkan kepada kita dah, zaman sahabat lagi. Abu Bakar radhiyallahu anhu, bila dia ada bergaduh dengan satu orang hamba Allah ni, maka dia diam je. Dalam hadis ada begitu. Kemudian bila satu masa tu dia tak tahan sangat, dia bangun, dia balas. Dia jawab. Maka Nabi SAW, ketika mula-mula Nabi lihat, dia diam, Nabi senyum. Tapi bila mana Abu Bakar radhiyallahu anhu jawab, Nabi segera tinggalkan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar bila tengok keadaan ni, dia pelik. Tadi Nabi duduk dengan aku. Bila aku tak jawab tadi, Nabi senyum, Nabi duduk dengan aku. Tapi bila aku jawab, Nabi pergi. Dah risau dah. Sahabat ni dia cepat, dia dapat merasakan keadaan Nabi ni. Kalau sedih macam mana, gembira macam mana, ada something wrong macam mana. Sebab Abu Bakar radhiyallahu anhu ni walaupun muda 2 tahun pada Nabi, walaupun dia ayah mertua pada Nabi, dan dia yang paling banyak bersama dengan Nabi, maka dia dapat tahu keadaan Nabi. Sehingga dia tanya, Rasulullah, tadi saya duduk diam, Tuan tak bangun. Tuan duduk bersama saya, tapi bila saya balas, Tuan bangun. Dan Nabi kata apa dia? Mafhum hadis. Ketika kamu diam, maka malaikat telah jawab bagi pihak kamu. Segala cacian yang diberikan kepada kamu, malaikat tolong jawab. Tapi bila kamu mula jawab, jawab, maka apa dia? Syaitan, malaikat telah mula tinggalkan kamu. Syaitan pun datang. Maka aku pun tinggalkan kamu. Malaikat tinggalkan, aku pun tinggalkanlah. Ini keadaan yang Nabi beritahu pada sahabat, dan apa yang Nabi beritahu ini adalah perkara yang mukjizat, perkara yang benar, bukan perkara yang kosong. Jadi apa yang kita dapat belajar daripada perkara tersebut, bila berlaku sebarang perselisihan, pergaduhan, kita tak perlu nak cakap apa-apa, senyap je. Kan? Kita balas Assalamualaikum. Bas, cukup. Kan, doakan kesejahteraan, doakan hidayah untuk orang yang fitnah kita, orang yang cakap pasal dengan kita. Balas. Cukuplah Allah Ta'ala sebagai pembalas untuk kita. Allah yang memelihara kita, malaikat yang menjaga kita. Cukup bahas. Tak perlu kita balas, kan? Kalau kita balas, masalah tak selesai. Kita balas, maka dia akan jadi melirik, panjang lebar. Dia akan jadi semakin panjang lebar, melirik. Dan akhirnya akan menyebabkan masalah itu menjadi semakin besar, dan akan menjadikan lebih banyak masalah dia, tak selesai-selesai. Saya cuba tukar line kejap. Line mungkin macam tu, apa clear Okay. Kenapa saya jelaskan perkara ni? Sebab kita lihat dalam media hari ni, mungkin orang dah boring sangat kot. Duduk rumah lama sangat. Dia duduk tengok Facebook, tengok WhatsApp. Kan, akhirnya banyak bergaduh, kan. Isu sana bergaduh, isu sini bergaduh. Tak habis-habis. Sedangkan kita banyak lagi benda nak kena kejar. Ilmu fardu ain kita, ilmu fardu. Banyak benda yang kita nak perlu cari.
Minta maaf tuan-tuan line tak apa clear pula. Allahu Akbar. Gangguan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Hari ni kita masuk kitab ni Indahnya Hidup Bersyariat. Bab yang kedua iaitu berkaitan dengan pendidikan awal kanak-kanak. Ni ibu bapa sangat penting untuk kita mempelajari berkaitan dengan pendidikan awal kanak-kanak. Sebab apa? Sebab bila kita hidangkan, kita sediakan untuk anak-anak kita ini, khususnya dengan apa? Dengan cara yang betul. Dengan cara yang mana Nabi SAW ajar kepada kita. Iaitu apa? Mula-mula sediakan agama dalam kehidupan mereka. Maka insya-Allah kehidupan mereka selepas itu akan jadi kehidupan yang baik. Saya tertarik dalam kitab ni, Ustaz Ismail Kamus ada tulis berkenaan dengan kajian yang dibuat oleh Dr. Glyn Doman. Dia orang barat kot. Berkenaan dengan dia satu orang pakar lah. Dia buat kajian dan percubaan terhadap kecerdasan otak kanak-kanak. Tuan-tuan kalau baca muka surat 25 tu. Termasuklah kanak-kanak cacat. Jadi otak kanak-kanak ni memang betul lah. Apa yang Nabi SAW beritahu tu memang tepat dan betul. Sebenarnya agama ni kalau kita ikut sebiji macam apa yang Allah dan Nabi beritahu, kita akan urusan dunia ni Allah mudahkan. Allah akan mudahkan. Allah selesaikan semua masalah kita. Sebab apa? Semua penyelesaian kehidupan kita ni dalam agama dah. Dah ada dalam agama. Dalam Quran Allah dah kata dengan jelas dan terang, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu. Dan agama ni adalah penyelesaian bagi seluruh umat manusia. Agama ni penyelesaian bagi seluruh umat manusia. Kalau manusia ni dia hanya bergantung kepada akal dia untuk mengatur kehidupan ni, maka dia akan rosak binasa. Dia akan rosak. Saya guru kita bagi perumpamaan macam mana kalau kita beli kereta, tuan-tuan. Tuan-tuan bayangkan kita beli kereta apa? Mercedes. Mahal. 200-300 ribu misalnya. Dan setiap kereta yang kita beli, maka syarikat yang jual kenderaan tu dia akan sediakan buku panduan. Betul tak, tuan? Buku panduan, buku manual untuk kita baca. Dia ada sedia buku servis, buku manual. Maka semua yang berkaitan kenderaan tu ada dalam buku manual tu. Tinggal kita nak baca tak nak baca. Kalau kita baca, kalau jenis orang malas baca, dia servis je lah. Ikut bulan servis. Sampai masa servis kan. Tu tak apa. Tapi kalau dia baca kitab tu, maka dia akan tahu apa yang berkaitan dengan kenderaan tadi. Tambah-tambah yang jenis banyak benda yang teknologi ni. Maka dia kena baca sikit sebanyak. Supaya apa? Dia dapat selesaikan masalah kenderaan dia dan tahu fungsi-fungsi dan sebagainya. Barulah kenderaan tu akan dapat digunakan, akan dapat dijalankan, dapat dijaga dengan baik. Tapi kalau dia tak baca, ataupun dia baca buku panduan kereta lain, ataupun memang langsung dia tak baca, dia ikut hati dia ikut suka dia. Kan? Minyak kereta pun dia pakai minyak kereta biasa, minyak enjin. Patutnya masuk pakai petrol, dia pakai diesel contohnya. Suka-suka dia je. Maka apa yang berlaku tuan-tuan perempuan, kereta pun akan rosak. Walaupun baru pakai tak sampai seminggu, dia akan rosak. Dan kita pula yang beli kereta, kita akan salahkan siapa? Kita salahkan kepada orang penjual. Syarikat yang buat kereta tadi. Kata, apalah kereta mahal. Aku dah bayar mahal-mahal tapi baru pakai seminggu dah rosak. Aku dah beli pada engkau kan. Setiap bulan bayar hutang, baru pakai 2-3 hari, sebulan dah rosak. Kita salahkan orang yang jual. Sedangkan dia dah sediakan buku panduan. Kita yang silap, kita yang tak jaga dengan elok, kita yang tak betul dalam pengurusan kenderaan tersebut. Begitulah kehidupan manusia hari ni. Kadang-kadang kita ni sampai satu tahap, bila Allah uji kita, kita salahkan takdir, kita salahkan Allah. Ini perkara yang paling besar lah. Sebab dia berkaitan dengan tauhid keimanan. Bila diuji, maka sampai satu tahap, dia salahkan orang lain okey lagi. Tapi perbuatan tu tak betul lah. Dia salahkan ni, semua salah dia lah ni. Sedangkan berpunca pada dia. Yang lebih teruk lagi, dia salahkan Allah Ta'ala. Allah. Tapi dia taklah kata, Allah kena, kau ni salah ya Allah. Dia tak kata macam tu. Tetapi dia macam mengeluh. Seolah-olah menyalahkan takdir. Kenapalah aku ya Allah? Kenapa aku yang kena? Kenapa orang lain tak kena? Orang lain okey, kenapa aku yang
teruk. Dia sangka buruk pada Allah. Aku ni, apa dosa aku ni? Dia seolah-olah mempertikaikan keputusan yang Allah Ta'ala buat pada dia. Hari ni kita tengok orang pesakit, tuan-tuan, pesakit COVID dan sebagainya. Kalau iman dia tak kuat, dia uji keluarga dia, isteri anak dia macam-macam, maka apa, dia akan mula menyalahkan takdir. Kenapa aku ramai orang lain? Ini semua sebab apa? Kelemahan iman. Sampai tahap yang begitu bahaya. Tapi orang yang iman dia tenang, maka apa, dia diuji dalam keadaan sihat, sakit, dalam keadaan susah, senang, dia akan tetap tenang je. Dalam keadaan redha dengan Allah. Ini daripada Allah. Satu kisah saya nak cerita. Masya Allah, satu orang ulama besar, dia Imam Malik kalau tak silap, guru saya Ustaz Mansur, dia cerita. Dia cerita apa dia? Dia peniaga yang besar. Dia berniaga besar-besar punya, luar biasa, antarabangsa punya dagangan. Tiba-tiba satu hari terdengar kapal dagangan dia terbakar, tenggelam. Bukan terbakar, tenggelam. Maka apa dia? Maka ada satu anak murid datang, kata, Tuan Guru, ada berita yang menyedihkan. Kata dia begitu. Apa dia? Dia kata, kapal dagangan Tuan Guru telah tenggelam. Habis, barang semua habis. Binasa, habis, hancur. Maka apa dia? Tuan Guru dia kata, Tuan Guru dia tak kata, ish, ya kok, Allahu Akbar, habislah rugi aku. Tak ada. Tuan Guru tadi, dia dengar dengan penuh ketenangan, dia tengok. Dia pandang hati dia, dia pegang hati dia. Kemudian dia kata, Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Anak murid tu dia tengok, pelik guru aku ni. Kan? Orang bila ditimpa musibah, biasanya kalau orang yang agama ni, dia akan baca Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia akan baca doa itulah. Zikir itu. Tapi tak pun dia baca Alhamdulillah. Seolah tak ada apa-apa pun berlaku. Ini pelik ni. Kan? Tiba-tiba, tak sampai beberapa ketika, datang pula satu orang anak murid lain, kata, Tuan Guru. Tuan Guru. Alhamdulillah Tuan Guru, kata. Tadi ada berita bahawa Tuan Guru punya kapal dagangan tenggelam. Rupanya bukan kapal dagangan Tuan Guru, tapi orang lain punya kapal yang tenggelam. Tuan Guru tadi dalam keadaan sama juga seperti mana keadaan pertama. Tak ada riak muka wajah dia, gembira ke, sedih ke. Tapi dalam keadaan biasa je. Dan dia tengok hati dia, dia pegang. Alhamdulillah. Ni lagi. Ini pun pelik juga, kata anak murid dia. Yang pertama tadi. Dia kata, Tuan Guru, saya nak tanya satu soalan boleh? Apa dia? Kenapa Tuan Guru tadi dapat berita buruk? Tuan Guru cakap Alhamdulillah. Kemudian dapat berita gembira pun cakap Alhamdulillah. Apa sebab dia? Maka Tuan Guru dia kata macam ni. Kali pertama bila dapat berita buruk tadi, aku tengok hati aku. Adakah hati aku terkesan dengan berita tersebut? Tapi bila aku tengok hati aku, Alhamdulillah, tak ada apa-apa, terkesan. Sebab apa? Aku yakin. Maknanya begitu Tuan Guru dia ni tak terkesan sebab apa? Dia yakin bahawa apa yang Allah beri pinjam kepada dia, harta dia, diri dia, kesihatan dia, anak isteri keluarga itu, pinjaman daripada Allah. Allah bagi pinjam kat kita kat dunia sementara je. Kan? Pekerjaan yang kita ada, harta yang kita ada, anak isteri, semua pinjaman daripada Allah. Bila pinjam tuan-tuan, orang bagi pinjam barang kat kita, dia nak ambil barang yang dia bagi pinjam kita. Adakah kita berhak menahan? Kita tak berhak untuk menahan tuan-tuan. Kita pinjam kereta orang. Dan tiba-tiba tuan tu kata, saya nak ambil balik kereta saya, boleh tak? Okey, silakan. Kan? Sebab kita pinjam, bukan kita punya. Dari segi fiqah tu, syariat tu memanglah. Kita kata milik kita, atas nama kita, untuk difaraikan dan sebagainya. Itu memanglah. Tetapi maksudnya segi hakikat ni, kita nak bincang segi hakikat, keimanan. Bahawa apa dia, semua milik Allah. Sehingga Tuan Guru tadi bila kapal dagangan terbakar, tak terkesan. Sebab apa? Ni kapal dagangan, harta aku ni semua, kaya-kaya banyak ni semua milik Allah, bukan milik aku. Allah nak ambil bila masa Allah boleh ambil. Maka bila kemudian datang berita kedua, gembira sepatutnya, tapi aku tengok hati aku, adakah terkesan? Datang tak gembira? Tak ada. Maka aku cakap Alhamdulillah. Maknanya dalam keadaan susah ke, senang ke, dalam keadaan sedih ke, dalam keadaan gembira ke, orang beriman ni kalau dia faham bahawa hakikat dunia ni adalah sementara dan semua yang dia adalah pinjaman milik daripada Allah. Milik Allah yang Allah bagi pinjam pada dia sementara untuk digunakan nikmat tadi ke arah apa? Agama Allah. Maka dia tak akan mencaci maki Allah. Dia tak akan menyalahkan takdir. Dia tak akan hidup dalam keadaan kemurungan. Dia tak akan hidup dalam keadaan orang kata apa? Stres ataupun tertekan, tak ada.
Kan? Kita tengok ulama-ulama kita banyak yang mana kisah silam mereka dalam penjara. Tuan-tuan, dalam penjara. Kan? Mereka dipenjara oleh kerajaan, pemerintah yang zalim. Tapi hidup mereka penuh dengan ketenangan. Sambil-sambil boleh buat kitab lagi dalam penjara, tuan-tuan. Tak ada Google, tak ada buku rujukan. Tapi melalui ingatan mereka tulis, dapat siapkan sebuah kitab. Satu orang ulama, nama dia Sa'id Badi'uzzaman An-Nursi. Satu ulama Turki kalau tak silap. Dia telah tulis kitab tafsir, satu kitab tafsir yang panjang, Tafsir An-Nur kalau tak silap. Dalam penjara, tuan-tuan. Tak ada Google masa tu, handphone pun tak ada buku rujukan, kosong, selai pinggang masuk penjara, tapi boleh tulis, Masya Allah, kitab tafsir. Masya Allah. Ni nak beritahu kepada kita pada bila seseorang tu ada hubungan dengan Allah, pergi mana-mana pun maka hati dia akan tenang. Apa jua keadaan datang pada dia pun hati dia akan tenang. Maka sebab itu, tuan-tuan, hubungan dengan Allah ni sangat penting. Agama ni kita kena letak di hadapan kita, bawa agama dalam kehidupan. Bukan agama ni sembahyang. Orang hari ni faham agama apa dia? Sembahyang. Malam Khamis malam Jumaat baca Yasin. Bila mati sembahyang jenazah, buat tahlil. Bila nak kahwin pergi masjid nikah. Sebenarnya agama ni bukan itu sahaja. 24 jam dalam kehidupan kita ni ada agama, cara yang Nabi SAW telah tunjukkan kepada kita. Itulah agama. Nak tidur, ada agamanya. Nak masuk tandas, ada agamanya. Nak makan minum, ada agamanya. Nak apa lagi? Hatta nak bersama dengan isteri, dengan suami pun ada agamanya. Nak didik agama, nak didik anak-anak ni. Ustaz Ismail Kamus ni, Datuk Ismail Kamus, pendidikan awal kanak-kanak pun ada agama dia. Apa maksud agama? Iaitu adab lah. Adab. Ada cara-cara yang Nabi telah tunjukkan. Yang mana kalau kita buat, kita ikut, kita bawa dalam kehidupan, maka pasti hasilnya akan kita lihat. Berjaya, Masya Allah. Berjaya ni maksudnya apa? Satu berjaya, orang kata. Satu lagi berjaya di sisi Allah. Kita nak berjaya macam mana? Orang yang kata berjaya ke kita nak berjaya di sisi Allah? Ada orang yang mana dia berjaya, orang yang kata berjaya, Masya Allah, dia ni berjaya lah. Perniagaan besar, rumah besar, kereta besar, hebat, syarikat banyak. Tapi dia tak pernah semayang. Dia tak pernah buat kebaikan. Tapi kita nampak kejayaan itu. Adakah itu berjaya? Sebenarnya itu bukan satu kejayaan. Itu bukan satu kejayaan. Itu adalah satu istidraj. Istidraj. Iaitu apa nikmat yang Allah bagi sementara. Na'udzubillah min zalik. Yang mana akan menyebabkan apa dia? Dia ni terus-menerus dalam maksiat kepada Allah. Kita tak nak nikmat yang macam tu. Itu bukan berjaya. Tapi berjaya ni maksudnya kita dalam apa jua keadaan kita berjaya melaksanakan perintah Allah. Itu berjaya yang sebenar. Kita dalam keadaan kaya pun kita berjaya taat perintah Allah. Dalam keadaan miskin kita berjaya taat perintah Allah. Dalam keadaan senang kita berjaya taat perintah Allah. Dalam keadaan susah kita berjaya taat perintah Allah. Ini baru berjaya di sisi Allah. Ini baru orang berjaya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak berjaya di sisi manusia ke berjaya di sisi Allah? Sudah pastilah berjaya di sisi Allah sebab Allah yang menciptakan kita. Allah yang meletakkan takrif, definisi kejayaan itu apa dia? Bukan dalam harta yang banyak, bukan dalam rumah yang besar, bukan dalam kereta yang mewah. Itu kejayaan yang dicipta oleh orang-orang barat yang merosakkan pemikiran orang Islam kita hari ni. Kan? Ini rata-rata semua nak kumpulkan harta sebanyak-banyak mungkin. Sedangkan Nabi SAW tak pernah ajar kita. Nak kumpul harta tak salah. Nak cari harta tak salah. Boleh guna untuk kebaikan, untuk agama. Tapi bila kita jadikan maksud hidup kita, itu yang salah. Itu yang tidak betul. Nabi SAW bukan orang yang mengumpulkan harta. Bukan orang yang mana mencari kekayaan. Gila wanita, gila harta. Tak ada Nabi. Orang yang hamba yang biasa. Kita tengok kehidupan Nabi, lebih zuhud, lebih miskin daripada kita lagi. Masya Allah, boleh mengalir air mata kalau kita lihat kezuhudan Nabi SAW. Baik, maka kita bacakan kata Musannif rahimahullah ta'ala, muka surat 12. Yang tadi tu saya nak baca sikit tentang apa kajian yang dibuat. Ni bagus ni, kita dapat baca sikit muka surat 25. Apa dia kata? Rumusan daripada kajian Dr. Glenn Dorman ni, tiada ahli sains dapat mengalahkan kanak-kanak. Dari segi apa? Semangat belajar. Kanak-kanak ni Allah Ta'ala bagi dia semangat belajar luar biasa. Mengkaji, mencuba dan menyelidik. Kalau kita tengok dia budak-budak ni, dia punya semangat, tenaga dia tu kuat kan. Sampai kita pun tak terlarat nak layan dia. Kanak-kanak akan lebih gembira jika lebih banyak dan lebih cepat menerima pelajaran. Potensi kanak-kanak membaca sama sahaja dengan potensi bercakap. Dari segi baca dan bercakap tu sama penerimaan dia.
Sebab itu tuan-tuan puan-puan, kita ajar anak kita daripada kecil kan. Memanglah mereka ni suka bermain. Bukan kita latih dia macam kita latih orang dewasa. Tetapi apa dia, dalam masa yang sama kita cuba selitkan permainan mereka dengan perkara-perkara yang boleh meningkatkan kemahiran-kemahiran mereka. Seperti ajar dia membaca Al-Quran daripada Iqra'. Daripada kecil kita kenalkan dia huruf-huruf. Huruf bahasa Arab, Masya Allah. Saya ada satu orang ustaz, anak-anak dia semua bila umur, kalau tak silap saya, 3 atau 4 tahun. Sama ada 3 tahun atau 4 tahun. Semua anak-anak dia bila umur usia 3-4 tahun, dah khatam Al-Quran. Dah baca boleh khatam Quran. Baca sampai khatam Quran. Tuan-tuan bayangkan. Saya baca khatam Quran ni pun umur 7 tahun. Umur 5-6 tahun baru mak kita ajar baca kenal Iqra'. Muqaddam, Alif Bata kan, Iqra' 1, Iqra' 2, Iqra' 6 sampai Muqaddam, kemudian naik pada Quran. Tapi ustaz saya ni setiap daripada anak-anak dia tu bila umur 3 tahun dia dah buat target untuk khatam ke Al-Quran. Dah boleh baca dan kenal huruf khatam Al-Quran dan memang boleh buat. Boleh buat. Segi pengalaman boleh. Anak-anak dia masya-Allah semua yang 3 tahun semua dah mula khatam Quran. Lepas tu dah mula hafal Quran. Nak beritahu otak dia tu memang boleh untuk terima. Cuma bagaimana kita nak merangsang, kita nak sediakan anak-anak tadi. Kan? Kita kena psikologi dia kan. Masya-Allah. Tarik perhatian dia. Keseronokan untuk membaca Al-Quran daripada kecil. Kemudian yang kedua, kanak-kanak boleh bercakap dahulu kerana kanak-kanak lebih banyak menerima rangsangan pendengaran percakapan. Kanak-kanak boleh bercakap dulu. Okey. Dan yang ketiga, sekiranya rangsangan mata dan telinga sama, banyak diterima, mata dan telinga, pasti kanak-kanak akan dapat membaca dan bercakap pada waktu yang sama. Maksudnya kalau mata dia banyak dan telinga dia banyak menerima info-info maklumat, maka ketika itu dia boleh membaca dan bercakap pada waktu yang sama. Tapi bergantunglah kepada kaedah dan suasana pembelajaran. Kemudian keempat, dia kata IQ akan meningkat dengan pesat bila dirangsangkan dalam peringkat ini dan berkurangan pada peringkat seterusnya. Bila kanak-kanak ni kita selalu bagi dia perkara-perkara yang meningkatkan IQ dia, maka dia akan berkembang dengan cepat berbanding pada usia-usia yang seterusnya. Sebab tu nak hafal Quran ni, kalau belajar madrasah hafiz, kita akan tengok usia dia bawah 12 tahun ataupun 12 tahun hingga 15 tahun. Sebab bila dah atas 15 tahun ni, biasanya bila dah balik ni ataupun dia dah 15 tahun ke atas, otak dia dah macam-macam fikir. Dia fikir itulah, fikir ni. Dia nak tawaddu, nak fokus tu susah. Sehingga kadang-kadang mengambil masa 4-5 tahun nak hafal Quran. Berbanding kalau dia hafal umur 7-8 tahun, dalam masa setahun dah boleh hafal kadang-kadang. Kawan saya dia hafal 6 bulan je hafal Quran tuan-tuan. 6 bulan hafal Quran. Masya Allah. Cepat tak cepat otak dia tu. Memang otak dia kuat lah. Ingatan dia kuat. Kita pada periksa pun Masya Allah tak tahu nombor 1. Jadi hafal Quran 6 bulan tuan-tuan. Kita pun hafal Quran 1 tahun 8 bulan. Dia 6 bulan. Masya Allah. Jadi satu hari berapa muka surat yang hantar? 4 muka surat. Banyak tu. Kemudian seterusnya, apa yang tidak diperolehi semasa kecil sangat sukar diperolehi apabila ia besar kelak. Bila waktu kecil ni, kalau dia tak dapat benda tersebut, tak dilatih, maka bila kita nak latih di waktu besar sangat susah kanak-kanak ni. Sebab tu waktu kecil kita kena selalu dengar Al-Quran, ajar dia adab, ajar dia doa, mudah. Dia akan mudah mengikut. Dan dia akan lebih cepat buat perkara ni bila kita buat bersama dengan dia. Kalau kita ajar dia je tapi kita pun tak buat, dia susah sikit. Dia macam confused. Dia kata, aku kena buat tapi mak aku tak buat pun. Ayah aku tak buat pun. Lagi-lagi kalau kita ni jenis hantar anak kita pergi sekolah, suruh belajar dengan ustaz, dengan ustazah ataupun cikgu, tapi bila balik rumah, cikgu kata macam ni, bila tengok ayah dia pun buat lain. Cikgu kata jaga semayang, ustaz kata jaga semayang, baca Quran, tapi balik rumah tengok mak ayah dia tak baca Quran pun, tak sembayang pun, dia lagi pening. Jadi dia pun dia ingat, sembayang baca Quran ni buat kat sekolah je, kat rumah tak payah buat, tak apa. Ada masa buat, tak ada masa tak payah. Dia akan faham macam tu. Sebab itu ibu ayah ni adalah sebagai satu contoh yang terbaik untuk anak-anak. Jadi anak-anak ni sebenarnya dia adalah cerminan kepada diri kita. Apa yang anak-anak kita telah buat, sikap mereka, akhlak mereka, itu sebenarnya cerminan kita lah. Jadi ibu dia, maka jadilah anak-anak dia. Kan? Ibu ni pula dibentuk dengan didikan suami dia.
Suami dia. Suami yang bentuk isteri. Dulu ayah dia yang bentuk anak perempuan dia. Bila kahwin, suami dia sambung pula. Didik isteri dia. Sebab tu tanggungjawab suami ni besar. Kalau dia dapat didik isteri dengan baik, anak isteri dia didik anak-anak dia, maka akan jadilah keluarga yang baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Yang mana kata baiti jannati, rumahku syurgaku. Kemudian seterusnya pembelajaran. Kajian menunjukkan bahawa kanak-kanak yang cacat otaknya seperti akibat demam panas masih boleh dirawat jika sel otaknya dirangsangkan sebelum umur persekolahan. Ini sebahagian keadaan lah untuk orang-orang yang otak dia cacat dan sebagainya. Maknanya masih lagi ada harapan untuk dirawat dengan dirangsangkan otak dia sebelum usia persekolahan, iaitu umur 7 tahun lebih kurang. Jadi ada cara dia. Sebenarnya macam buluh lah kita biasa dengar tuan-tuan. Nak lentur biar daripada rebung kan. Kalau dia jadi buluh, dia keras kan. Melantun kena kat kita balik. Budak-budak macam itulah anak-anak. Kalau kita dah biasa lembutkan hati dia dengan mendengar Al-Quran, zikir, selawat, maka tidak akan membesar dengan lembut. Dia akan jadi anak yang baik, anak yang soleh, yang taat pada perintah Allah. Apatah lagi kalau dia memang hafal Quran. Sebab apa? Bila orang hafal Quran ni tuan-tuan, dia hafal Quran ni, maknanya cahaya nur Al-Quran tu dalam jiwa dia, hati dia tuan-tuan. Ini bukan satu benda yang kecil. Kalaulah zaman Nabi Musa AS, orang yang hafal Quran ni, zaman Nabi Uzair AS. Bila Nabi Uzair ni dia hafal apa? Taurat kalau tak silap. Maka apa dia? Waqalatil yahudu Uzairun ibnullah. Dia kata Uzair ni anak Allah ni sebab apa boleh hafal Taurat. Hebat. Itu zaman Nabi Uzair AS. Ini zaman Nabi SAW, orang yang hafal Quran. Mu'jizat ni. Satu mu'jizat. Iaitu Allah berikan pada umat Nabi. Bukan Nabi yang boleh hafal. Umat Nabi pun Allah Ta'ala mudahkan untuk hafal. Yang mana kelebihan hafal Quran ni, cahaya nur tu disimpan dalam dada para hafiz. Sebab tu orang yang hafal Quran ni, tuan-tuan, kita kena muliakan dia. Kanak-kanak, budak-budak remaja kan, kita muliakan dia. Kalau mereka yang keluarga dia susah, tak mampu, kita bantu dia. Bayarkan yuran tu dia. Supaya kita pun dapat saham akhirat, tuan-tuan. Setiap huruf Al-Quran ni baca, kita dapat saham akhirat berterusan. Apatah lagi dalam hadis begitu, orang yang hafal Quran ni, dia boleh bagi syafaat 10 orang daripada ahli keluarga dia. 10 orang. Sebab tu setiap keluarga mesti kena ada satu orang yang kita hantar anak kita nombor 1 ke nombor 2. Ikutlah mana yang sesuai, serasi. Tapi yang paling baik itulah yang kita bagus, yang paling kita hantar dia untuk hafal Quran. Kadang-kadang kita punya mindset ni tak betul tuan-tuan. Keadaan lah. Akhir zaman ni kan. Bila anak tu dah tak boleh nak belajar, dah memang dah keok. SPM pun dah teruk kan. BPSR pun teruk. Teruk lah, tak tahu nak buat apa. Nakal sangat ni. Kita pun pergilah bawa madrasah kan. Ustaz, macam mana ni Ustaz, anak saya ni malas nak belajar, SPM teruk apa semua. Boleh tak terima belajar kat sini? Yelah betul lah, kita tak salahkan. Kita terima siapa sahaja asalkan dia ada keinginan. Tapi untuk agama ni sepatutnya kita hantarlah anak-anak yang memang betul-betul terbaik. Yang mana cemerlang, terbilang. Sebab kita nak hantar untuk agama ni. Barulah nanti bila anak tu dah hafal Quran, dia belajar ilmu syariah, dia belajar hadis, dia akan jadi ulama'-ulama' yang mana memberi manfaat untuk masyarakat. Yang akan menjadi hidayat untuk masyarakat. Masya Allah. Seperti mana Imam Syafi'i, Imam Malik. Imam Syafi'i ni ibu dia hantar dia umur berapa tahun, kecil lagi, 12 tahun untuk belajar dengan Imam Malik rahmatullahi alaih. Dia dah hafal dah semua kitab Muwatta' Imam Malik. Hafal Quran umur 7 tahun lagi. Masya Allah. 7 tahun dah hafal Quran. 13 tahun dah jadi mufti zaman tersebut. Imam Syafi'i. Ni didikan mak dia ni. Maknanya dia hantar anak dia yang terbaik untuk belajar agama. Begitu juga kita. Untuk agama kita kena hantar yang terbaik. Supaya apa? Inilah sebagai satu pengorbanan. Macam kita, macam Qabil dan Habil yang sebelum ni kita cerita korban. Dia hantar korban yang paling baik untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Bahawa Allah terima. Tapi fenomena yang berlaku sekarang ni terbalik kan. Tak apalah, paling kurang dia hantar juga anak dia untuk agama. Dan Alhamdulillah ada sebahagian besar yang mana bila belajar madrasah tu, belajar pondok, belajar tempat-tempat tarbiyah ni, maka Allah Ta'ala ubah hati, lembutkan jiwa dia, jadi orang yang baik, orang yang bagus akhlak dia. Tak apalah, itu bahagian dia kan. Tapi ada juga ustaz-ustaz kita, guru-guru kita yang mana dia dapat hidayat ni masa lepas dah universiti dah ambil diploma, degree.
kan. Dah ambil master dah pun. Masa tu semua bahagian dunia. Lepas tu baru dia dapat hidayat untuk belajar ilmu agama. Umur dah berapa ni? Umur dah 25. Baru belah masuk pondok. Ada. Kita jumpa guru-guru kita. Baru belajar pondok. Jadi umur 30 lebih baru kahwin. Ada yang umur 40 baru kahwin. Jadi dah orang tengok ini cucu ke? Ini anak ni. Ingatkan datuk kan. Cucu dengan datuk punya anak. Kecil lagi. Baby lagi kan. Umur dah dah 50, 60. Sebab apa? Dulu dia dapat hidayat lambat. Dia belajar dunia, kemudian barulah dia dapat belajar agama. Itu pun dia kata kalau aku tahulah betapa besarnya nikmat ilmu agama ni, aku akan daripada muda lagi aku belajar ilmu agama. Tapi dah nak buat macam mana kan? Pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Seterusnya anak-anak kecil. Kita baca sedikit. Anak-anak kecil memerlukan belayan kasih sayang, asuhan dan didikan tarbiyah ibu bapa yang pengasih dan bertanggungjawab untuk membesar dalam suasana kekeluargaan yang sempurna. Pada peringkat alam kanak-kanak, Islam menggariskan beberapa faktor asas sepatutnya diberikan perhatian oleh ibu bapa ke arah pembentukan diri dan jiwa anak-anak agar menjadi insan berkepribadian tinggi dan bertakwa satu hari kelak. Jadi pertama apa sekali kita nak ajar anak kita ni. Pertama kita nak kenalkan dia kepada Allah. Kenalkan dia kepada Allah. Sebab apa perkara yang paling penting awwaluddin ma'rifatullah, mengenal Allah. Sebab tu kita kena ajar mereka macam mana nak kenalkan kepada Allah. Kita ajar dia untuk sebut Allah. Allah. Kan? Jadi anak saya umur yang pertama lah umur 2 tahun. Alhamdulillah. Summa alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus solihat. Muhammad Al-Fatih. Jadi apa dia? Dia dah boleh ucap Allahu Akbar. Ini satu perkara yang bagus kan. Kita pun bukanlah kita nak kata kita bagus sangat, tapi sebab kita latih dia kan. Jatuh barang ke Allahu Akbar. Terjatuh ke Allahu Akbar. Terkejut ke Allahu Akbar. Kan? Maka apa dia? Bila dia selalu dengar kita ucapkan benda-benda tu dan kita ajar dia, maka dia pun sama juga. Kadang-kadang jatuh barang Allahu Akbar. Dia sebut kan. Kadang-kadang dia terjatuh Allahu Akbar. Dia tergelincir ke apa. Kalimah yang keluar daripada mulut dia tu Allahu Akbar. Masya Allah. Kita bila tengok Allahu Akbar, seronoknya. Kan? Kecil-kecil dah membesarkan Allah. Allahu Akbar. Walaupun dia tak faham makna tu, tapi sekurang-kurangnya kalimah tu dah mula meniti di atas bibir dia waktu kecil lagi. Mudah-mudahan kalimah tu akan meresap dalam hati dia. Ini perkara yang penting. Kadang-kadang nampak remeh tuan-tuan. Nampak remeh benda ni. Tapi sebenarnya sangat besar kesan dia untuk pada masa yang akan datang. Long term tu sangat memberi kesan yang besar. Berbanding kalau kita apa? Jatuh, oh pocok mak kau. Nenek kau hitam. Kan. Jadi dia pun ikut sama juga kita. Apa yang kita cakap, maka dia pun akan belajar juga daripada percakapan kita. Sebab itu, kadang-kadang penting untuk kita tapis percakapan kita di hadapan anak-anak. Antara kita dengan suami, antara suami dengan isteri. Percakapan tu biar percakapan yang baik-baik, sopan-sopan. Apatah lagi jangan bergaduh di hadapan anak-anak kita. Walaupun bertelingkah sikit-sikit tu mungkinlah tak apa kan. Tapi pertelingkahan yang berat-berat ni kita tahanlah kan. Supaya apa? Kita dapat tunjukkan akhlak yang baik di hadapan mereka. Sebab tu kadang-kadang bila kita tengok mana-mana pun madrasah ke sekolah ke, anak-anak yang bermasalah, bila kita teliti, kita kaji, kita tengok latar belakang, rupanya ada masalah pada ibu bapa, keluarga dia. Ada masalah pada keluarga dia yang menyebabkan dia ni pun jadi bermasalah juga. Sehingga menyebabkan kerugian pada anak tadi. Dia sepatutnya ada hak untuk membesar dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang tenang, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan kasih sayang, dengan kemesraan. Tapi haknya telah diabaikan oleh sebab benda-benda kecil yang kita bergaduh antara suami kita, ibu bapa, suami isteri ni. Akhirnya kanak-kanak tadi dia pun tak semangat nak belajar. Dia hilang fokus dia. Sebab apa? Fikir pasal mak dia, fikir pasal ayah dia. Dia serabut. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita hantar anak-anak kita belajar madrasah ataupun belajar pondok, asrama mana-mana, kita jangan serabutkan dia dengan apa? Masalah-masalah kita. Biarkan dia belajar. Jangan cerita satu hal pun rumah kita kepada dia. Supaya apa? Dia fokus dengan pengajian dia. Sebab budak-budak ni tak boleh kacau dia. Kan? Apatah lagi kalau jenis yang belajar madrasah, pondok. Di sana tu, kalau dia tanya keadaan kita cakap semua okey je. Jangan risaukan dia. Supaya apa? Dia tak hilang tumpuan dia. Dia tak hilang tumpuan dia. Dapat bagi sepenuh tumpuan dia.
Sebab kalau kita mula ganggu dia, cerita benda-benda yang tak sepatutnya, habis. Dalam kelas pun dia akan menggelamun, dia akan khayal, dia akan masalah pula dengan kawan dia. Macam-macam lah masalah-masalah yang akan timbul. Sebab itu tawajuh ibu bapa ni sangat penting untuk anak-anak tadi. Satu, tawajuh dari segi apa? Dari segi kita tak ganggu dia, kita tak cerita apa-apa yang tak sepatutnya. Satu lagi dari segi amal ibu bapa juga akan beri kesan pada anak-anak. Apatah lagi kalau anak-anak tu yang jenis hafal Quran, belajar agama. Ini semua tuan-tuan beri kesan. Kalau kita sentiasa mendoakan untuk anak-anak kita sentiasa jaga amal kita, kita doakan untuk mereka, insya-Allah dia pun dekat sana akan dimudahkan urusan dia. Ini umum lah untuk belajar dunia bersama, untuk belajar agama bersama. Baik. Maka pertama kita kenalkan dia dengan Allah. Kenalkan dia dengan Allah. Kenalkan dia dengan Allah. Ajar dia bahawa Allah itu kalau dia tak boleh nak berfikir lagi, kita ajar kalimah Allah. Ajar dia kalimah bacaan Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang kita ajar dia dengan kalimah-kalimah Al-Quran ni. Macam mana nak ajar dia? Ada dua cara. Selalu kita perdengarkan dia, buka kaset-kaset Al-Quran. Sekarang macam-macam tuan-tuan ada yang rakaman Al-Quran. Supaya apa? Bila dia sentiasa dengar, maka dia akan mudah hafal. Yang kedua, kita sentiasa kita ajar dia melalui percakapan. Kita dengarkan daripada ajar dia satu huruf, satu kalimah. Dia akan dapat. Satu hari, satu ayat pendek. Kemudian esok, ayat lain pula. Esok ayat lain. InsyaAllah dia akan dapat. Kan? Bila kita buat setiap hari, sikit-sikit lama-lama dia akan jadi bukit. Jadi pertama, itu kalau yang tak boleh berfikir lagi. Yang dah boleh berfikir pula, maka kita mula ajak dia, kita tengok. Ini siapa yang tekan langit ni? Ajar dia kan. Siapa yang bagi kenyang? Allah. Bukan nasi bagi kenyang. Siapa yang bagi hilangkan dahaga? Allah. Kita ajar dia kebesaran-kebesaran Allah. Kenalkan dia dengan kudrat Allah, kekuasaan Allah. Supaya apa? Dalam hati dia ada keagungan, kebesaran Allah. Bila dia demam, kita bagi dia ubat misalnya. Siapa yang bagi sembuh? Allah. Nanti dia akan jawab lah. Akal-akal lain, masa lain cuba kita tanya dia, ni makan ni sampai kenyang ni? Allah. Dia akan sebut Allah. Daripada kecil lagi, kita dah tanamkan keyakinan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini baru betul orang Islam. Satu kisah saya nak cerita. Kisah Hadrat Umar radhiyallahu anhu. Satu orang yang mana dia sangat keras. Sehingga syaitan pun takut. Kalau Umar radhiyallahu anhu lalu satu lorong, syaitan akan lari pergi lorong lain. Dia tak akan berani lalu lorong yang sama. Khalifah Amirul Mukminin ni jangan main-main ni. Kan, orang yang sahabat yang mana bila bersama Nabi ni, kalau orang cek pasal dia kata, da'ni ya Rasulullah li'adri ma'unuqahu. Biarkan aku pancung leher ni. Cek pasal dengan tuan ni. Jadi Nabi tetap sabarkan Hadrat Umar. Sabar kan. Islam ni bukan nak pancung orang je. Nabi sabarkan Hadrat sebab dia panas baran. Hadrat Umar dia panas baran. Tapi panas baran dia dulu, dia benci pada Nabi, benci pada agama. Tapi dengan sebab hidayat tadi, panas baran tu diubah benci kepada orang yang benci kepada Nabi, benci kepada orang yang benci pada agama Nabi. Allah ubah hati dia 100%. Ini sebab tu orang yang ada sifat-sifat tabiat yang dah ada dalam diri kita ni, kadang-kadang tak boleh nak diubah. Panas baran kan. Tapi ke arah tu boleh diubah. Dulu dia panas baran tu benci kepada Islam, sekarang benci kepada syirik, kufur. Dulu panas baran benci pada Nabi, sekarang benci kepada orang kafir. Itu tak apa kan. Dia ubah hala tuju tabiat dia tadi. Kemudian apa dia tuan-tuan? Maka bila Khalifah Amirul Mukminin radhiyallahu anhu lalu satu jalan, maksudnya Nabi dah tak ada. Kanak-kanak sedang bermain. Maka tiba-tiba semua kanak-kanak nampak Amirul Mukminin lalu ni, maka semua lari bertempiaran, takut. Semua kenal dengan Hadrat Umar. Tiba-tiba ada satu kanak-kanak ni, dia duduk buat relax, tak tahu, tak takut apa pun. Hadrat Umar cukup ajaib. Rasa takjub, budak ni tak takut dengan aku ke? Maka Hadrat Umar pun panggil, sini, ya gulam. Hati ni, iti ni. Kamu datang pada aku. Kenapa kamu limadha la takhaf? Kenapa kamu tak takut? La takhafuni. Kenapa tak takut aku? Kanak-kanak, wa ikhwanuka wa asdiqauka semua lari, farru minni, semua lari daripada aku. Kenapa kamu tak lari? Limadha la tafiru minni? Maka dia kata, limadha afiru minka ya Amirul Mukminin? Kenapa aku nak lari daripada kamu, hai Amirul Mukminin? Dia kata, kenapa? Anna ummi
qad 'allamatni. Sebab apa? Ibu aku telah ajar aku. La ilaha illallah. Janganlah kamu takut melainkan hanya kepada Allah. Jadi kenapa saya nak takut kepada Tuhan? Tuhan makhluk, anta makhluk. Wa anta Allahu khalaqak. Allah yang mencipta Tuhan, Allah yang mencipta Tuhan sebagai makhluk. Dan mak aku ajar aku jangan takut selain daripada Allah. Selain daripada Allah semua makhluk. Tak boleh buat apa-apa. Masya Allah. Dia dakwah balik. Cerita balik kepada Hazrat Umar. Apa yang mak dia cerita. Sebab tu kanak-kanak dia sangat cepat tangkap. Apa yang mak ayah dia cakap. Apa yang mak ayah dia ajar dia. Mak dia nak beritahu suasana agama kebesaran Allah ni dah ada di rumah dia. Sehingga bila anak ni keluar daripada rumah pun dia bawa tarbiyah, didikan mak ayah dia tadi dalam kehidupan dia. Bukan setakat tu dia sampaikan kepada orang yang lebih dewasa daripada dia. Dia tak takut. Budak-budak ni bukan takut apa kan. Dia nampak kadang-kadang dia nampak ada setengah budak-budak takutlah kucing. Bila kita takutkan dia jadi takutlah. Macam sekarang mak ayah. Ni balik-balik cepat ni. Maghrib nanti hantu-hantu ni. Kan nanti hantu. Wah. Okay, kita takutkan dia dengan hantu. Akhirnya dia takut hantu. Dah besar-besar dia takut hantu. Nak duduk rumah seorang-seorang pun takut. Sebab apa? Daripada kecil kita latih dia takut hantu. Cuba kalau kita latihkan dia dengan takut pada Allah. Kan? Maka apa dia? Takut hantu ni tak sama dengan takut Allah. Takut hantu ni maknanya kita seram dan sebagainya. Tapi takut pada Allah maknanya kita takut untuk apa? Kita rasa Allah bersama kita. Kan? Allah akan menjaga kita. Allah tak, kita jauhi segala larangan Allah. Tak pada perintah Allah. Ini sifat yang mana mak ayah tadi telah bina kepada budak tadi. Maka Hazrat Umar kata, siapa kamu ni? Anak siapa? Ibnu Zubair. Aku ni adalah anak kepada Zubair. Iaitu Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Satu orang sahabat kecil sempat dengan Nabi SAW. Iaitu Zubair ni adalah suami kepada Asma' radhiyallahu anha. Adik-beradik dengan Hadrat Aisyah. Asma' ni adik-beradik dengan Hadrat Aisyah radhiyallahu anha. Kakak dia. Jadi ini tarbiyah yang kita nak bawa pada anak-anak kita tuan-tuan. Kenalkan diri kepada Allah. Kalau dia, bila dah besar sikit lagi dah boleh berfikir, dah boleh bercakap, dah boleh belajar kan, Masya Allah kita ajar dia pula sifat-sifat Allah. Nak kenal Allah ni dengan apa? Kita tahu sifat-sifat Allah. Sifat Allah yang wajib, mustahil, harus. Begitu juga sifat Allah yang wajib, mustahil, harus. Sifat wajib, mustahil, harus bagi Rasul. Yang mana secara keseluruhannya ada 50. Dipanggil 50 simpulan iman. 50 simpulan iman. Apa 50 simpulan iman tuan-tuan? Kadang-kadang mak kita ni pun tak tahu kan. Sedangkan benda tu wajib untuk kita belajar. Dalam ilmu tauhid, paling kurang kita belajar apa? Matan Sanusi. Sanusi. Kitab Matan Sanusi. Kalau kita Arab, saya tak pastilah tuan-tuan sebab saya belajar kitab Jawi saya tak pasti. Tapi kitab Arab yang paling rendah sekali kitab Matan Sanusi. Yang mana dalam tu ulama telah terangkan 50 sifat wajib yang kita kena tahu. Apa dia? 20 sifat wajib bagi Allah, 20 sifat mustahil bagi Allah, 1 sifat harus bagi Allah Ta'ala. Kemudian dah berapa? 41. Ada lagi 9. 9 tu apa? 4 sifat harus bagi Rasul, 4 sifat wajib bagi Rasul, 4 sifat mustahil bagi Rasul dan 1 sifat harus bagi Rasul. Jadi 9. 9 tambah 41 jadilah 50. Dipanggil khamsina aqidatan. 50 simpulan keimanan. Yang mana kalau kita belajar sifat-sifat yang wajib mustahil bagi Allah dan Rasul ni, maka apa dia? Maka insya-Allah apa jua keadaan yang datang kepada kita takkan mampu untuk merosakkan tauhid kita kepada Allah. Takkan menyebabkan kita ni jadi orang yang Mu'tazilah ke, ataupun orang yang menyamakan Allah dengan makhluk ke, ataupun orang yang menyerupakan Allah seperti makhluk ke. Tak ada. Kita takkan berlaku perkara itu. Sebab hari ini tuan-tuan ada golongan yang mana mereka menyamakan Allah dengan makhluk. Bila dia kata Allah ada tangan. Apa dalil? Bila dia kata Allah tak ada tangan, orang tanya apa dalil dia? Ni dalam Quran ni ada. Yadullahi fawqa aydihim. Tangan Allah. Dia terjemahkan yad tu dengan tangan. Dan dibayangkan tangan Allah tu tangan lah. Cuma dia kata tak sama macam tangan manusia. Allah ada tangan tapi tak sama dengan tangan manusia. Betul ke tidak? Tu nampak macam betul. Tapi sebenarnya tidak betul, salah. Tak boleh kita terjemahkan dengan tangan. Sebab yad ni, yadun ni dalam bahasa Arab,
dia mempunyai makna yang mustarakah, makna yang banyak. Dia mengikut pada konteks ayat. Tak boleh kita terjemahkan dengan tangan. Sebab kalau kita terjemah tangan bermakna tangan itu, bukankah tangan itu audun jarih, iaitu anggota, salah satu daripada anggota makhluk, anggota makhluk. Binatang ada tangan, manusia ada tangan. Jadi kalau kita kata Allah ada tangan, dah kita menyamakan Allah dengan satu sudut daripada makhluk. Dah tak betul. Walaupun kita kata tangan Allah tak sama dengan tangan makhluk, sebenarnya salah juga. Kan? Nampak macam nak menyucikan Allah, tapi sebenarnya dia telah mentashbihkan Allah dengan makhluk. Ini bahaya tuan-tuan. Kemudian dia kata Allah itu duduk atas arash. Itu lagi bahaya. Allah itu berada di atas. Itu semua perkara-perkara yang apa? Di satu sudut adalah sama dengan makhluk. Sedangkan dalam Quran Allah begitu, laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu pun yang menyerupai dengan Allah. Lam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang setara dengan Allah. Jadi perkara ketauhidan ni penting kan, sebab hari ni ramai orang yang tak faham tentang tauhid. Tentang tauhid, sehingga kita pun terjebak dengan perkara tersebut. Betul lah. Saya ada satu kitab yang bagus untuk dibacakan. Kitab berkaitan dengan salah faham perkara ini. Ditulis oleh ulama Indonesia. Masya Allah, sangat jelas penerangan dia. Segala kepincangan-kepincangan yang ada dalam perkara tersebut, maka dijelaskan persoalannya dan jawapannya satu persatu dengan dalil yang kukuh dan nyata. Masya Allah. Kalau kita baca tu, insya Allah bertambah keyakinan kita atas kesalahan yang mereka telah lakukan. Bagus juga buku tu, tapi sekarang ni saya tak ada. Apa nama buku tu, dikeluarkan oleh terbitan As-Safa. Dan Facebook saya ada kongsikan lah buku dia, buku surat depan tu. Ini bagus. Masya Allah. Jadi tak boleh kita katakan Allah itu sama dengan makhluk dalam apa jua keadaan pun. Apa dia? Laisa kamitslihi syai'. Tidak adalah Allah Ta'ala ni esa. Bila kata esa tu maksudnya apa? Tidak ada yang setara dengan Allah, yang sama dengan Allah. Tidak ada yang sama dengan perbuatan Allah. Tak ada yang sama dengan sifat-sifat Allah. Tidak ada. Okey. Kemudian disebut di sini ialah Allah memiliki sifat-sifat yang maha sempurna dan maha suci daripada segala sifat kelemahan dan kekurangan. Orang tanya, bila saya dah masuk sifat 20 ni, alang-alang kan kita jawab lah. Orang tanya, kita belajar sifat 20 ni, adakah Allah hanya ada sifat 20 je? Orang dah salah faham. Kan? Allah Ta'ala, dia memiliki segala sifat, memiliki semua sifat-sifat yang sempurna, yang menunjukkan kepada kesempurnaan, dan maha suci daripada segala sifat-sifat yang menunjukkan kepada kelemahan kekurangan. 20 sifat itu hanya dipanggil sebagai ummus sifat ataupun ummahatus sifat. Ibu kepada segala sifat. Ibu kepada segala sifat. Maknanya apa? Daripada ibu segala sifat ni terhimpunnya semua segala sifat-sifat yang sempurna bagi Allah Ta'ala, dan ternafinya, terkeluarnya segala sifat-sifat yang menunjukkan kekurangan pada zat Allah Ta'ala. Dia adalah ibu kepada segala sifat. Bukan nak beritahu Allah tu ada 20 sifat je. Tak, sifat Allah Ta'ala ada banyak. Allah memiliki segala sifat-sifat yang sempurna. Kita tengoklah nama Allah ada 99. Walillahil asma'ul husna ada 99. Nama Allah Maha Pemurah, Maha Penyayang. Itu semua menunjukkan kepada sifat-sifat Allah Ta'ala. Baik, cuma kita nak kata 20 itu sebagai asas. Sebagai asas dia punya pangkal dia, akar dia. Okey. Maka dalam 20 sifat itu, secara kesimpulannya, rumusan dia ada dua makna yang besar. Pertama, istighna, iaitu Allah kaya daripada segala yang selainnya. Allah tak berhajat kepada semua selainnya. Tapi selain Allah Ta'ala, semua berhajat kepada Allah. Pertama dia panggil istighna, yang kedua dia panggil iftiqar. Istighna ni maknanya apa? Allah mencipta sesuatu dalam keadaan Allah Maha Kaya, tak berhajat kepada segala ciptaan. Kita kalau mencipta sesuatu berhajat. Kita nak cipta kenderaan, kita pun berhajat pada kenderaan. Kita cipta apa? Rice cooker, kita pun berhajat kepada rice cooker. Tapi tak bagi Allah. Allah tak cipta manusia, cipta segala makhluk ni. Satu zarah pun Allah tak berhajat kepada semua makhluk. Bahkan dalam hadis qudsi begitu, kalau seluruh manusia dalam keadaan mereka ni kufur kepada Allah, mereka ni orang yang paling zalim dengan Allah, seperti mana syaitan, semua, maka sedikit pun kerajaan Allah tak akan berkurang. Sebab Allah Maha Kaya. Dan begitu juga
Itu berkenaan dengan sifat maha kaya. Dan bila sebut 20 sifat ni, maka secara umumnya ada dua, iaitu istighna, yang kedua iftiqar. Iftiqar ni maknanya apa? Segala makhluk yang Allah cipta ni semua berhajat kepada Allah. Tak ada satu pun yang terlepas. Binatang pun berhajat kepada Allah. Makhluk semua berhajat kepada Allah. Makhluk ni sebagai ulama kata, selagi mana dia berzikir, maka selagi itulah Allah akan sediakan rezeki dia. Masya Allah. Sebab tu ada satu ketika Nabi Musa AS, dia nak pergi dakwah Fir'aun, Allah perintahkan. Maka apa dia? Dia pun risau. Macam mana ni anak bini aku, kambing aku ni siapa nak jaga? Allah perintahkan kau ketuk batu ni. Maka dia pun ketuk batu, pecah. Ketuk lagi. Ada lapisan kedua, lapisan ketiga, bila pecah semua, maka dia nampak satu ekor ulat, dekat mulut dia ada daun. Maka apa dia? Maka dia dengarkan. Allah Ta'ala kata, kamu dekatkan telinga kamu dengan ulat tu. Dengar apa dia cakap. Maka dia pun dekatkan telinga dia, dengar daun tu bertasbih kepada Allah. Apa dia kata? Subhana man yarani, maha suci Allah yang melihat aku. Wa ya'rifu makani, yang mengetahui tempat aku. Wa yarzuquni wa la yansani, yang bagi rezeki kepada aku dan tak pernah lupakan aku. Ulat dalam seketul batu, 3 lapisan batu. Dalam keadaan berzikir kepada Allah. Di mulut dia ada daun yang segar. Mana datang tu? Allah yang sediakan. Ni Allah nak ajar yakin kepada Nabi Musa AS. Bukan kerana Nabi Musa tak yakin. Tapi Allah nak bagi kekuatan basirah dalaman hati dia. Kepada apa? Kudrat Allah. Aku yang perintahkan kamu dakwah untuk Fir'aun. Takkan aku tak boleh jaga keluarga kamu. Ulat ni pun aku boleh bagi rezeki. Takkan keluarga kamu aku tak boleh jaga. Kan? Matahari aku terbit daripada timur sampai ke barat. Takkan keluarga kamu aku tak boleh jaga. Itulah maksud dia lebih kurang. Sebab ini kita tak yakin dengan apa yang Allah dan Nabi beritahu. Contoh tuan-tuan. Kita keluar rumah baca doa. Nabi ajar kita baca apa? Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La hawla wa la quwata illa billahil alil azim. Lah hadis begitu, siapa yang baca doa ni maka Allah akan pelihara diri daripada syaitan yang pertama. Allah akan pelihara diri daripada musibah. Apa jua keadaan yang membinasakan dia. Allah akan bagi hidayat kepada dia, petunjuk pada hari tersebut. Allah akan cukupkan keperluan dia. 4 perkara ni. Tapi berapa ramai kita yang keluar rumah, setiap kali keluar rumah kita baca doa ni. Tuan-tuan. Kalau musim COVID ni tuan-tuan, yakin tak yakin kita pada SOP ni, setiap kali kita keluar rumah kita pakai mask. Kan? Kita yakin dengan mask ni boleh selamat kita pada virus. Sebab apa? Dah ramai orang cakap kan, doktor cakap kena pakai mask. TV pun cakap kena pakai mask, surat khabar, kajian, saintis, semua cakap kena pakai mask. Kita pun nak, bila lama-lama kita dengar, kita pun yakin mask ni boleh selamatkan aku daripada COVID. Mengurangkan risiko dia. Tapi Allah Ta'ala dah beritahu, Nabi dah beritahu pada kita daripada awal lagi. Bukan kita nak menafikan pakai mask. Tuan-tuan nak pakai kan. Benda tu harus, tak ada masalah. Tuan-tuan. Tapi nak beritahu yang lebih meyakinkan kita sepatutnya ialah apa yang Allah dan Nabi beritahu pada kita. Kamu keluar rumah baca doa ni. Allah akan pelihara kamu. Tapi berapa ramai kita yang baca tuan-tuan. Yakin dengan apa yang Allah dan Nabi telah janjikan. Tuan-tuan. Berapa ramai yakin dengan manusia kata berbanding daripada apa yang Allah dan Nabi telah beritahu kepada kita. Ini semua adalah kerana kelemahan iman kita. Kita tak didedahkan dengan agama ni. Asyik didedahkan dengan dunia je 24 jam kita. Sampai doa-doa yang Nabi ajar pun kita tak baca. Kita tak yakin tuan-tuan. Masya Allah. Baik tuan-tuan yang Allah Ta'ala muliakan. Itu antaranya. Maka Nabi Musa AS pergi dakwah Fir'aun. Kita cerita pasal apa? Rezeki rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik tuan-tuan. Maka apa dia? Semua berhajat kepada Allah. Kita pun berhajat kepada Allah. Sebab tu kita kena letak diri kita ni sebagai hamba. Merasakan diri kita ni berhajat kepada Allah. Tanda kita letakkan diri kita sebagai hamba dan kita sangat berhajat kepada Allah, apa tanda dia? Tanda dia ialah kita akan bawa semua sunnah-sunnah Nabi SAW dalam kehidupan kita. Dari segi doanya, dari segi adabnya, dari segi percakapannya, akhlaknya. Itu tanda bahawa kita ini maknanya menunjukkan perasaan berhajat kepada Allah. Menzahirkan rasa syukur kepada Allah. Itulah tanda syukur yang sebenar. Itulah tanda kita berhajat kepada Allah yang sebenar sebagai hamba dia. Kita ikut apa yang Nabi ajarkan kepada kita. Baik. Kemudian dikatakan lagi, jelaslah segala sifat kekurangan dan kelemahan itu mustahil dan tidak selayaknya menjadi sifat Allah, Maha Suci Allah daripada segala sifat yang mustahil. Ini sifat-sifat
mustahil. Dan kemudian ada juga satu sifat harus pada Allah dan satu iaitu apa dia? Allah Ta'ala bebas menciptakan alam atau meninggalkannya. Menciptakan ini ataupun meninggalkan itu adalah harus bagi Allah. Nak cipta kita gemuk ke kurus ke, itu harus bagi Allah. Tidaklah wajib, tidak mustahil. Nak jadikan miskin, kaya ke, mulia ataupun hina ke, itu semua adalah termasuk di antara sifat-sifat yang harus bagi Allah. Tuan-tuan boleh tengok sifat-sifat wajib bagi Allah muka surat 15 daripada 1 hingga 20. Sifat-sifat mustahil bagi Allah. Allah wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadithi, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah, kudrat, iradat, ilmun, hayyun, sama', basar, kalam, qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Dan kemudian lawan dia tu, itu namakan sifat mustahil. Iaitu apa dia? Allah itu wujud. Wujud Allah tak sama macam wujud manusia. Wujud Allah tidak ada permulaan, tidak ada perakhiran. Wujud kita ada permulaan. Dulu kita tak ada, sekarang kita ada. Kemudian akan datang kita tak ada. Wujud kita ni tidak selama-lamanya. Kemudian qidam, iaitu apa dia? Tidak ada permulaan bagi Allah. Baqa, tidak ada pengakhiran. Mukhalafatul hawadisi, Allah berlainan, bersalahan dengan makhluk. Ini yang kita kata, kalau kita sabit ke Allah ada tangan, maka Allah tu dah menyerupai sebahagian satu sudut daripada makhluk. Sebab makhluk pada tangan. Jadi tak boleh kita sabitkan Allah Ta'ala itu ada tangan. Jadi yang dalam Quran tu kata yadullah, yadullah tu tak boleh terjemah dengan yad, tangan. Salah. Kan? Sebab bahasa Arab ni, dia kena terjemah mengikut konteks ayat. Bukan kita terjemah ikut zahir. Contohnya macam ainun. Ainun ni kalau tengok makna asal dia mata. Tapi ada juga makna ainun ni apa? Telaga. Ada juga makna ainun ni apa? Zahab, emas. Ada juga makna ainun ni fiddah, perak. Mana satu kita nak terjemah? Kita kena tengoklah konteks ayat tadi. Adakah sesuai dimaksudkan dengan mata ataupun emas atau perak ataupun telaga? Tengok konteks ayat. Jadi bila kita baca yadullah, maka tak sesuai kita terjemah tangan. Sebab tu bukan konteks ayat dia. Sebab apa? Ada ayat lain yang menafikan bahawa Allah tak sama dengan makhluk. Jadi kat situ dia punya cara dia, macam mana kita nak berinteraksi dengan ayat-ayat mutasyabihat. Ayat-ayat yang mutasyabihat. Sebab ada ayat muhkamat yang mana menjelaskan laisa kamitslihi syai', Allah tak menyerupai dengan makhluk. Maka sebab tu ada ulama yang mentakwilkan. Yad ni maksud dia apa? Qudratullah, kekuatan Allah. Kekudratan Allah bolehlah. Sebab apa? Kudrat Allah ni kita taklah samakan dengan makhluk. Sebab Allah memang qadir, dan Quran pun Allah begitu. Innallaha qadirun ala kulli syai', Allah maha berkuasa. Dia adalah sifat kesempurnaan. Jadi tidak berlawanan dengan apa? Sifat Allah. Dan kemudian sebagai ulama lagi mentafwidkan, menyerahkan. Maknanya apa maksud tafwid? Kita serahkan yad tu seperti mana yang Allah inginkan, Allah Ta'ala kehendaki. Kita tak terjemahkan. Itu maksud tafwid. Itu maksud dia tafwid. Ada dua mazhab dalam masalah ayat mutasyabihat. Kemudian qiyamuhu bi nafsihi, iaitu berdiri dengan sendiri. Bukan berdiri maksudnya kita duduk kemudian berdiri dengan sendiri tanpa bantuan. Bukan. Qiyamuhu bi nafsihi ni maksudnya tak berhajat kepada zat, kan? Kepada mana-mana zat. Maksudnya Allah Ta'ala ni bukanlah sifat yang berhajat kepada tempat, kepada zat dan sebagainya. Wahdaniyah, maha esa, iaitu apa? Pada zat Allah, pada sifat Allah, pada perbuatan Allah. Esa. Allah Ta'ala ni zat yang esa, sifat. Perbuatan Allah esa, tak ada yang menyerupai sifat Allah. Kemudian perbuatan Allah esa, tak ada yang boleh menyerupai perbuatan Allah. Allah yang bagi kenyang. Kita kata Allah yang mengenyangkan. Bukan makhluk. Makhluk tak boleh mengenyangkan, dia tak boleh bagi kesan. Kan? Kita makan ubat, tuan-tuan, bukan ubat bagi kenyang. Bagi hilang sakit. Allah yang bagi hilang sakit. Sebab tu akidah ni, kita kena betulkan tauhid kita kepada Allah. Kita kena nafikan dalam hati kita, tuan-tuan. Tak boleh dalam hati kita merasa meyakini bahawa ada sesuatu selain Allah yang boleh beri kesan. Sebab itu yakin manusia ni telah lama pudar. Sebab apa kita ni lama kelamaan bila tak selalu cerita kebesaran Allah, kita yakin duit yang boleh bahagi-bahagia. Kita yakin pekerjaan, kita yakin kepada yang paling teruk, kita yakin diri kita. Kita yakin diri kita yang bagi rezeki pada anak, pada isteri, pada suami. Itu pun dah
boleh menyebabkan apa? Rosak iman, tuan-tuan. Sedangkan Allah yang bagi rezeki pada kita, kan? Sebab tu tawakal yang paling besar ni ialah yakin yang paling besar, yakin yang peniaga, kan? Orang berniaga ni tuan-tuan, dia keluar rumah, dia tawakal pada Allah je. Kan? Sebab dia tak tahu berapa orang yang akan datang kedai dia, kan? Dia memang dia punya tawakal tu tinggi lah. Berbanding orang yang kerja makan gaji, orang kerja pejabat. Kan? Sebab dia tahu akhir bulan dapat gaji, akhir bulan dapat gaji. Pencen pun dapat gaji juga, dapat allowance. Tapi orang berniaga ni tuan-tuan, terutama yang jaga nasi lemak, jual kuih apa semua, dia pun tak tahu siapa yang akan beli kedai dia. Yang beli kuih dia, yang beli nasi lemak dia. Serah pada Allah je. Kadang yakin orang peniaga ni lagi tinggi daripada yakin orang yang kerja-kerja lain tuan-tuan. Yakin dia kepada Allah tu. Masya Allah. Sebab tu Nabi SAW sebelum Nabi jadi lantik menjadi Rasul, Nabi ni apa dia? Berniaga tuan-tuan. Berniaga, gembala kambing. Ni semua pekerjaan-pekerjaan yang mulia tuan-tuan mulia. Sehingga orang berniaga ni, Nabi kata, At-tajirus sadiqul amin ma'as-siddiqin wa syuhadat wa salihin. Orang berniaga yang mana dia benar, jujur, amanah pada perniagaan dia. Dia tak langgar syariat, dia tak tipu orang, dia tak buat khianat. Maka apa dia akan bersama dengan para nabi, para siddiqin, para syuhadat wa salihin di hari akhirat. Besar tu ganjaran orang yang berniaga tuan-tuan. Dengan syarat-syarat yang betul lah. Kemudian apa dia tuan? Iradah yang maha berkemahuan. Ilmun maha mengetahui. Hayat maha hidup. Sama' maha mendengar. Basar maha melihat. Kalam maha berkata-kata. Kaunuhu qadiran, keadaan Allah itu sentiasa berkuasa. Kaunuhu muridan, keadaan Allah sentiasa berkemahuan. Kaunuhu aliman, keadaan Allah itu maha mengetahui. Kaunuhu hayyan, keadaan Allah Ta'ala maha hidup. Kaunuhu sami'an, keadaan Allah maha mendengar. Kaunuhu basiran, keadaan Allah maha melihat. Kaunuhu mutakaliman, keadaan Allah Ta'ala itu maha berkata-kata. Kemudian lawan dia, itu dipanggil sifat mustahil. Okey. Tuan-tuan, penting untuk kita belajar mengenal tauhid, kita belajar tauhid tuan-tuan. Baca balik 99 nama-nama Allah ni. Yang mana Nabi kata siapa yang hafal ni, maka dia akan masuk syurga. Inna lillahi tis'atun wa tis'una isman. Bagi Allah itu ada 99 nama. Man hafizah dakhala al-jannah, siapa yang hafal dia maka dia akan masuk syurga. Tuan-tuan. Sebab tu kita hafal Asmaul Husna. Dulu kita selalu baca setiap hari Jumaat tuan-tuan kat sekolah. Apa ni? Nas'aluka ya man huwallahu alladhi. Tapi masa tu kita budak-budak, entah apa kita baca pun kita tak tahu kan. Tak faham makna. Ikut dia kan. Tapi sekarang ni Masya Allah kita dah tahu makna dia. Allah nas'alu. Kami minta kepadamu ya Allah. Alladhi la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Iaitu zat yang mana tidak ada Tuhan selain dia. Ar-Rahman yang maha pemurah. Ar-Rahim yang maha penyayang. Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'min. Yang maha merajai raja. Kudus yang maha suci. Assalam yang maha sejahtera. Kita baca tuan-tuan. Dengan mengetahui makna dia. Hafal dia. Ini janji Nabi SAW. Siapa yang hafal, maka dia akan memasuki syurga dan menghayati makna dia. Dekat masjid saya tiap-tiap pagi lepas subuh kita baca Asmaul Husna ni lepas salat lepas doa. Untuk supaya rawat hati kita kan. Kita hayati makna-makna dia, masya-Allah. Kemudian seterusnya tujuan makrifat atau mengenal Allah. Manakala masa kita tak mencukupi tuan-tuan. Kini kita akan masuk. Apakah tujuan makrifat atau mengenal Allah? Apa tujuannya? Kenapa kita perlu mengenal Allah? Dan bukan setakat itu, disebabkan Allah Ta'ala mengutuskan Rasul sebagai wakil dia, utusan dia, maka wajib juga kita mengenali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan setakat itu, wajib kita ikut Nabi ni, wajib kita ikut Rasul ni. Tanda, bahkan Allah kata tanda cinta kamu kepada Allah ialah apa dia? Kamu ikut utusan aku ni, Rasul aku ni. Qul in kuntum tuhibbunallah, wahai Muhammad, kata kepada umat kamu, kalau kamu benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutlah aku, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi antara tanda alamat paling besar bahawa kita ni memang cinta kepada Allah, maka dalam kehidupan kita ni adanya kehidupan Nabi, adanya akhlak Nabi, adanya pakaian Nabi, adanya dalam sunnah Nabi ni dia ada 3, surah, sirah dan sarirah. Ulama bahagikan. Surah ni rupa paras Nabi. Pakaian Nabi sebagai kalau lelaki lah. Kalau perempuan, isteri Nabi. Lihat kepada pakaian isteri Nabi.
Walaupun itu bukanlah maknanya semata-mata itu dikira sebagai ibadah sebab dia adat kan, sunnah adat. Tapi kalau kita buat dengan niat nak ikut Nabi, dapat pahala, ulama kata. Dapat pahala. Surah, sirah kehidupan Nabi, iaitu akhlak Nabi, perjuangan Nabi, percakapan Nabi, dan sarirah fikir risau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ada apa? Sunnah dalam adat, makan minum, pakaian kita, keluarga kita, masuk rumah, keluar rumah, pergi tandas, keluar tandas. Itu adat, kehidupan seharian. Kita ada sunnah ibadah. Dalam ibadah kita ikut sunnah Nabi. Sembahyang, berjemaah di masjid, lelakinya. Kemudian kita puasa, zakat, haji, umrah. Ikut sunnah Nabi dah tu, cara Nabi. Kemudian akhirnya yang sekali sunnah dalam dakwah. Ni ramai orang yang tak dapat nak buat tuan. Dalam dakwah pun ada cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi hari ni kita nak dakwah orang tapi kita tak nak ikut cara Nabi. Dakwah orang tapi cara kasar. Maki hamun orang, kita peli orang, kita menganjing orang, kita kutuk orang. Kita buat benda-benda yang tak elok tuan-tuan. Kita malukan dia, kita aibkan dia. Ini bukan dakwah cara Nabi. Maka bila kita tak buat dengan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyebabkan orang yang didakwah itu mad'u, dia akan semakin jauh daripada agama. Bukan datang kepada agama. Kita dakwah orang ni supaya dia masuk Islam. Supaya dia datang pada agama. Tapi kalau kita dakwah dia makin jauh. Maknanya kita bukan nak dakwah daripada agama. Kan? Apa guna dakwah kita? Nabi SAW, Nabi buat dakwah supaya orang masuk Islam. Orang selamat daripada api neraka, masuk syurga. Tapi perbuatan kita dalam dakwah tadi bukan menyebabkan dia masuk syurga tuan-tuan. Dia makin lagi jauh daripada syurga Allah. Lagi banyak lagi buat dosa. Lagi tinggalkan agama, na'udzubillah. Ini kerosakan yang ada pada umat Islam pada hari ini. Sebab apa? Tak ikut jalan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu saya kata dalam semua sudut aspek kehidupan kita ni, Allah dah sediakan jalan yang terbaik. Iaitu kalau kita perhatikan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma macam mana kita nak tahu? Kita kena belajar lah. Kena belajar. Kan? Benda ni kita kena belajar sikit demi sedikit. Panduan daripada guru, tarbiyah. Maka barulah kita akan dapat, insya-Allah. Wallahu a'lam. Cukup setakat ni, masa 10.50 dah. Mudah-mudahan kita akan sambung pada Rabu akan datang, insya-Allah, jam 9.30 malam, untuk kita berterusan dalam berkenaan dengan tujuan kita mengenali Allah dan tujuan kita perlunya mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Nabi dan menjadikan Nabi sebagai ikon model kita dalam kehidupan, insya-Allah. Yang Nabi kata, Allah Taala kata, laqad kana lakum fi rasulillahi uswah hasanah. Dalam kehidupan Nabi ini ada contoh yang terbaik. Contoh yang terbaik. Bermakna apa? Kalau kita ikut, maka sudah pasti Allah Ta'ala akan cinta kita. Yuhibbukumullah. Allah kata kamu akan dicintai oleh Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan Allah ampunkan dosa kamu. Tapi hari ini kita tengok berapa ramai yang ikut sunnah Nabi. Berapa ramai orang yang nak makan dengan cara Nabi SAW. Baca doa, basuh tangan kanan, kan? Berapa ramai orang yang makan berjemaah, kan, ikut cara Nabi. Ini semua ada, kan? Berapa ramai orang yang masuk tandas dengan cara Nabi, tutup kepala, pakai slipper, masuk baca doa. Berapa ramai orang yang mana keluar kerja, hidupkan sunnah Nabi dalam kenderaan dia, masuk kenderaan. Sampai ketua pun kadang-kadang kita jumpa tuan-tuan, tak tahu nak baca doa kenderaan. Dia baca bismillah. Sedangkan Nabi dah ajar dah, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin inna ila rabbina lamunqalibun. Cara macam mana kita nak duduk bila kita naik kenderaan tuan-tuan. Kita nampak kita bila jalan mendatar kita baca alhamdulillah, jalan naik bukit Allahu akbar, turun subhanallah. Ini semua Nabi ajar kepada kita. Tapi kita tinggal sebab tak belajar, ataupun kita belajar tapi tak ingat, maka kita tinggalkan tuan-tuan. Auzubillah. Hingga menyebabkan bila kita bawa sunnah Nabi ni, rahmat Allah akan datang. Seperti mana Nabi ni rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan alamin. Allah kata tidak kami utuskan kau wahai Muhammad melainkan kerana rahmat seluruh alam. Kehidupan Nabi ni semuanya rahmat. Sebab itu kalau kita bawa kehidupan Nabi kehidupan kita, maka rahmat Allah akan datang kehidupan kita. Allahu akbar. Dan setiap kehidupan kita akan ada ni rahmat Allah. Maka baru datang kasih sayang. Baru akan datang kesatuan hati. Baru akan datang saling mengasihi, saling mencintai, kasih sayang dan sebagainya. Mudah-mudahan insya-Allah perkongsian kita pada malam ini, Allah Subhanahu Wa Taala memberi kepada kita taufik, kekuatan untuk kita amalkan dan kita sampaikan kepada yang tidak hadir, insya-Allah. Tentu ada soalan yang ditanyakan berkaitan dengan apa saja, khususnya ibadah lah.
Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Okay, saya nak tanya. Okey, dalam bab untuk kita nak berdakwah kepada anak kita dan non-Muslim. Okey, jika mereka bertanya siapakah tu Allah, apa dia sedang buat, di mana dia, apa jawapan yang paling mudah difahami, yang ringkas tapi padat? Kalau orang bukan Islam ataupun anak-anak kita yang masih kecil Ya. dia sebenarnya macam ni. Nabi ajarkan kepada kita khatibun nasa manazilahum, iaitu kita cakaplah dengan orang mengikut tingkatan kefahaman mereka. Jadi kita orang biasa belum Islam ni, baru mengenal Islam ataupun dia tak kenal lagi Islam, dia baru nak kenal Allah. Maka apa dia? Maka kita tak boleh nak ajar dia berat-berat. Kita tak boleh nak ajar dia berat-berat. Kita kata Allah itu sebagai Tuhan kita. Allah itu sebagai Tuhan yang mencipta kita. Yang kedua kita kata kita tunjukkan apa dalil dia. Apa dalil Allah Ta'ala itu wujud dan Allah Ta'ala itu ada. Cuma kita tak nampak. Sebab apa? Dunia ni tempat untuk diuji. Bila kita dah mati, baru kita akan nampak Allah Ta'ala. Dunia ni bukan tempat untuk kita melihat Allah. Tapi ada tanda-tanda kewujudan Allah itu di atas muka bumi. Apa tanda dia? Anak kita kata, apa tanda Allah itu wujud? Kamu tengok langit ni. Kamu tengok bumi ni. Kamu tengok matahari. Semua ni tanda-tanda kewujudan Allah. Kalau orang bawa kereta kan, takkan kereta tu berjalan sendiri, mesti ada pemandu dalam dia. Betul. Kan? Ada tak kereta tu berjalan sendiri? Tengok tak ada orang dalam dia. Tak ada, mustahil. Melainkan kalau zaman-zaman akan datang nanti kan, kereta automatik. Tapi zaman sekarang mustahil. Begitu juga kamu tengok kereta ni, ada tak dia jadi sendiri, tiba-tiba besi tu keluar daripada bumi, dia pun jadi macam transformer, jadi kereta. Tak ada. Mesti ada yang mencipta dia, mereka dia, mengeluarkan dia, fikir macam mana nak buat reka bentuk dan sebagainya. Kita beritahu dengan dalil akli dia panggil. Kalau dia dalam nak menerangkan sifat tauhid ni, ilmu tauhid ada dua. Satu dalil akli, berpandukan akal, satu dalil naqli, Al-Quran, hadis. Jadi kalau orang yang bukan Islam ni, kita nak cerita tentang Al-Quran, hadis, dia takkan terimalah bulat-bulat sebab dia pun tak beriman dengan Al-Quran dengan hadis. Jadi kita bawa dalil akli. Iaitu apa? Dari segi logiknya. Kamu tengok kereta ni, mesti ada pencipta dia. Takkanlah bumi yang besar ni, takkanlah matahari yang besar ni, takkan bintang yang besar ni, takkanlah langit, takkanlah laut, takkanlah ikan binatang ni cipta dengan sendiri. Mustahil kan. Dia akan terfikir, betul. Kalau kereta ni pun ada manusia yang cipta, apatah lagi benda-benda yang besar. Maka dia akan terfikir, dia akan yakin bahawa adanya pencipta, iaitu apa? Tuhan. Cuma kita nak bawa dia pelan-pelan. Tuhan kamu dan Tuhan saya ialah Allah. Kalau dia terima, maka kita ajar dia kalimah syahadah. Lepas tu barulah kita akan ajar dia perlahan-lahan tentang sifat-sifat Allah yang selayaknya, sifat-sifat yang mustahil bagi Allah. Perlahan-lahanlah ikut dia punya kemampuan dia. Begitu juga anak-anak ni, kita boleh ajar dia perlahan-lahan mengikut kefahaman dia, mengikut dia punya daya pemikiran dia. Tak boleh kita terus masukkan semua sekali, nanti dia pening kan. Kita bawa dia secara permisalan kan. Contohnya kalau dia kata, macam mana nak faham Allah Ta'ala itu zat yang maha besar? Besar macam matahari ke? Besar macam bulan? Tak, dia bukan besar macam matahari. Allah ni zat yang maha besar. Tak boleh kita samakan dengan makhluk. Jadi, kalau macam tu macam mana? Kan ada satu kisah ni, cikgu dia pun bawa anak murid dia tepi pantai. Kemudian dia suruh gali lubang. Bila dia gali lubang, dia kata, okey sekarang ni kamu dah gali lubang dah. Dalam dah, betul besar dah lubang tu. Okey sekarang ni kamu masukkan semua air laut ni dalam lubang tadi. Anak murid dia kata, cikgu mana boleh. Lubang ni memang dah besar dah, tapi laut ni lagi besar nak mampus. Kan mana muat nak masuk lubang ni. Jadi cikgu ni kata, begitulah. Maksudnya otak kita ni kecil. Tapi kita nak faham zat Allah Ta'ala. Macam mana Allah Ta'ala itu, maka takkan mampu difahami oleh akal kita. Yang kecil sesuai ni. Benda yang kadang-kadang depan mata pun kita tak nak faham lagi kan. Apatah lagi nak memahami zat Allah hakikat yang sebenar. Itu semua akan dapat difahami di akhirat kelak. Tapi tanggungjawab kita untuk belajar ilmu tauhid pada permulaan sebagai asas
untuk membentengi kita punya apa? Iman, tauhid kita daripada anasir-anasir yang boleh merosakkan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Itu panjang sangat jawapan dia kan. Tapi secara ringkas macam itulah, saya bawa contoh-contoh lah. Maknanya kita bawa contoh-contoh yang dimudah faham. Jangan bawa berat-berat kan. Lepas tu kalau dia seronok, kita bawa cerita tentang lebih kepada ilmiah ataupun kepada educated lah. Baik, insyaAllah. Ada soalan lagi? Tuan-tuan dan puan, kalau tak ada, kita sudahi pengajian kita insyaAllah. Setiap kali pengajian saya buka ruang soalan insyaAllah untuk kita tanyakan. Khususnya berkaitan ibadah, solat, taharah, puasa. Okey, insyaAllah. Kalau tak ada, kita sudahi dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanallah bihamdihi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Jazakallah wabarakatuh. khair.